Slide saya nampak tak? Okey, tak apa. Okey, saya akan mulakan slide taklimat ni untuk lepasan SPM. Okey, untuk pengenalan, nama kami bahagian adalah pada tahun 1972 adalah Unit Pusat Universiti UPU, dan manakala pada tahun 2005 bahagian pengurusan kemasukan pelajar BPKP, dan pada tahun 2019 bahagian kemasukan pelajar IPTA, BKPA lah sampai sekarang. So untuk peranan adalah menyelaras kemasukan pelajar bagi program sijil asasi matrikulasi, diploma ijazah sarjana muda ke Universiti Awam, Institut Pendidikan Guru, Kolej Matrikulasi, Politeknik dan Kolej Komuniti. Dan akhir, Institut Latihan Kemahiran Awam RKA. Dan fungsi kami adalah untuk merancang, mengurus, mengubal dan melaksanakan dasar, prosedur serta syarat kemasukan pelajar. Kalau adik nampak tu adalah logo kami lah, logo rasmi kami lah. Okey, kat sini terdapat 20 Universiti Awam, iaitu ada UKM, UPM, UiTM, UM. Okey, kalau untuk lepasan SPM 17 Universiti Awam. So kalau 17, kami juga ada 17 Kolej Matrikulasi, 27 kampus IPG, 36 poli dan 14 Kolej Komuniti. Dan terdapat juga Institut Latihan Kemahiran Awam RKA, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, Institut Latihan Jabatan Tenaga Malaysia IJTM, bahagian Latihan Kemahiran Pertanian BLKP. Okey, untuk adik-adik bagi kategori pemohon, kami dah sepit lah, maknanya ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori A lah, yang sedia maklum seperti adik-adik yang nak ambil SPM tahun 2020, tahun semasa lah. Bagi kategori B, SPM tahun 2019 dan 2018, bukan tahun semasa. Okey, bagi adik-adik yang tahun SPM tahun ni, so mana adik boleh terus ke sijil, asasi, matrikulasi, diploma, ijazah sarjana muda UiTM, Universiti Awam, Kolej Matrikulasi, Politeknik, Kolej Komuniti dan Institut Latihan Kemahiran Awam dan ijazah sarjana muda pengurusan IPG. Okey, untuk syarat am SPM, hanya warga negara Malaysia yang mempunyai kad pengenalan MyKad sahaja yang layak mengemukkan permohonan. Okey, ada dua site lah sini. Belah kiri saya adalah ke Universiti Awam UA, Institut Pendidikan Guru IPG dan Kolej Matrikulasi serta Politeknik Premier. Okey, syarat am dia adalah pemohon mestilah memiliki SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, lulus sejarah. Manakala diploma, pemohon mestilah memiliki SPM dan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian termasuk bahasa Melayu serta lulus sejarah. Okey, manakala bahagian SPM untuk mohon ke Politeknik Konvensional, Metro dan KK dan RKA. Okey, kalau katakan diploma, pemohon mestilah mempunyai SPM untuk mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian, lulus bahasa Melayu serta sejarah. Manakala sijil mesti mempunyai SPM, boleh membaca, menulis dan mengira. Okey, syarat khas. Syarat khas ni dia berbeza dengan syarat am. Okey, kalau kita tengok kat sini, syarat khas ni adalah bermaksud kelayakan khas yang ditetapkan oleh setiap UA, IPG, Matrik, Politeknik, Kolej Komuniti RKA bagi sesuatu program pengajian yang ditawarkan. Okey, pemohon perlu memenuhi syarat-syarat khas program pengajian seperti yang dinyatakan dalam syarat khas dalam e-panduan pemohon kemasukan ke UA, IPG, Kolej Matrik, Politeknik, KK dan RKA. Okey, kat sini ada dua sources mana adik boleh rujuk lah. Pertama sekali ada e-panduan. Dekat e-panduan ni akan ada di portal UPU lah, portal rasmi kami. Dan UPU Pocket ni adalah satu lebih kurang kepada aplikasi di mana adik boleh download dekat phone adik-adik lah.
Okey, kalau tengok kat bawah tu yang bertanda pagar tu, hashtag tu bermaksud program bertemuduga. Betul. Okey, penentuan aliran SPM. Okey, kat sini adik tengok penentuan aliran SPM ada bermaksud aliran sains. Ada 4 daripada 5 mata pelajaran berikut termasuk Maths, Maths, Physics, Chemistry, Biology antara mata pelajaran berikut di bawah lah. Termasuk Maths Science, pengajian kejuruteraan, kejuruteraan awam, elektrik dan elektronik, mechanical, reka cipta, lukisan kejuruteraan, grafik, komunikasi teknikal, teknologi kejuruteraan, asas kelestarian, ekonomi rumah tangga, sains rumah tangga, sains pertanian, information and communication technology, sains komputer, prinsip perakaunan, perdagangan, perniagaan, ekonomi asas, ekonomi, pengetahuan sains sukan, pengurusan makanan dan lain-lain lah. Okey, manakala yang pemohon tidak memenuhi subjek-subjek berikut yang tak ada dekat aliran sains, akan secara automatik akan dimasukkan ke aliran sastra. Okay, ini adalah contoh-contoh lah. Contoh-contoh penentuan aliran SPM. Okay, saya akan ambil contoh bagi pelajar 1 dengan pelajar 2. Okay, kalau katakan pelajar 1 dia ambil maths, dia tak ambil maths. Kemudian dia ambil physics and chemistry serta sains komputer. So result dia akan jadi aliran sains. So manakala pelajar 2 dia ambil maths, dia tak ambil maths. Physics dia ambil, chemistry dia tak ambil. So untuk biologi dia ambil biologi and sains sukan. So automatik dia akan ditolak ke sastra. Sebab apa? Hanya satu pilihan mata pelajaran sahaja dibenarkan. So adik boleh tengoklah ataupun ambil take note benda ni. Okay. Untuk dasar dan kriteria pemilihan SPM, yang pertama kita tengok dekat sini adalah pencapaian akademik dalam peperiksaan, pencapaian dalam aktiviti kurikulum. Aktiviti kurikulum ni sangat penting ya adik ya. Dan nombor 3 adalah kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian di pohon. Okay, nombor 4, grade mata pelajaran yang tujuan pengkhususan. Okay, nombor 5, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA, IPG, Kolej Metrik, Politeknik dan KK serta ILKA. Dan nombor 6, perlu lulus temuduga ya. Temuduga dan program bertemuduga atau ujian. Nombor 7 adalah program pengajian mengikut pemohon mengikut keutamaan lah. Pilihan mengikut keutamaan. Okay, yang terakhir adalah bilangan tempat yang disediakan oleh UA, IPG, Kolej Metrik, Politeknik, KK serta IKA. Dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi dengan penggunaan pakai 90% markah akademik dan 10% markah kurikulum. Okey dek. Semua clear tak? Depan tu angguk sikit, angguk. Okey. Untuk pengiraan merit SPM, okey dekat sini adalah 90% adalah 90 markah dari 5 mata pelajaran. Termasuk mathematics, math, fizik, kemis dan bio. Dan macam saya sebut sebelum ni lah, antara program-program termasuk science, pengajian kejuruteraan awam, ekonomi rumah tangga. So dan 30 markah daripada 3 mata pelajaran yang terbaik. Okey, untuk 90 markah ni kami akan ambil daripada, adik boleh ambil daripada 5 mata pelajaran utama dan 30 markah ni boleh ambil pada 3 mata pelajaran yang terbaik. Okey, kita tengok kat sini ada grade markah lah. Untuk A+ mewakili 18, A solid mewakili 16 lah, A minus mewakili 14, B plus mewakili 12, B solid 10, C plus 8, C mewakili 6, D 4, E 2, G 0. Okey, untuk kaedah pengiraan merit SPM, kami akan tengok markah akademik equals to markah mata pelajaran utama aliran, markah mata pelajaran terbaik, itu adalah untuk pengiraan markah akademik. Untuk markah akademik 90% adalah kami akan tengok
markah akademik equals to markah akademik akan bahagi kepada 120 darab dengan 90. Untuk pengiraan markah merit, markah akademik akan dicampur dengan markah kelab. Ini adalah hasil result keseluruhan kaedah pengiraan merit SPM adik-adik. Okay, kalau yang contoh untuk yang ni adalah untuk pelajar sastra. So tengok kat sini adalah contoh untuk bagi seorang pelajar lah. So dia akan ambil untuk 5 mata pelajaran utama. Kita tengok kat sini dia ambil bahasa Melayu, pendidikan Islam, sejarah, matematik, sains. So kita akan total dengan grade nilai 62 darab 90 bahagi dengan 90, persamaan dia 62. So kita akan ambil pula 3 mata pelajaran yang terbaik yang lain, 42 darab 30 equals 23.3, dan kita akan combinekan total 5 mata pelajaran utama dan campur dengan 3 mata pelajaran yang terbaik yang lain. Maka kita akan tambah 62 campur 23.3 per 120 darab 90 equals 63.98 dan akan tambah dengan 7. Maka kurikulum 7. So kita akan dapat markah merit adik-adik lah. Tengok kat situ jawapan dia 798. So adik tak perlu sebenarnya tak perlu risau untuk pengiraan betul. Sebab kami ada sediakan satu kemudahan lah, maknanya akses adik boleh dekat laman portal kami akan sediakan satu link ataupun kaedah mana adik boleh kira sendirilah calculate merit. Just masukkan subjek-subjek adik yang ambil lah. Memang senang. So adik tak perlu risau benda ni lah. Okey, untuk pembelian unit ID online, pembelian nombor unit ID mulai Februari 2021 hingga 30 Mac. Nanti kami akan maklum dekat Hebahan melalui media sosial kami ataupun adik-adik boleh kontak kami lah, nanti kami akan maklumkan tentang tarikh secara tepat lah. Untuk pemohon perlu membayar RM15.60 masih kekal, dan pembelian nombor ID mestilah berdasarkan nama nombor kad pengenalan pemohon. BSN akan menggunakan salinan resit pembayaran bersama nombor unit ID. Adik perlu simpan dia sehingga orang kata sehingga tamat lah untuk permohonan ni. Jangan hilang lah sebab nanti banyak masalah. Tapi kami boleh cuba bantu untuk call hotline lah. Kami akan bantu lah. Untuk pembelian nombor unit ID boleh dibuat dengan kaedah secara individu tanpa memiliki akaun Giro BSN. Okey, adik boleh pergi kaunter BSN, ada 390 cawangan. Manakala nombor 2 ada ejen berdaftar EBB. Okay, untuk kedua, pemohon dan ibu bapa memiliki akaun Giro BSN, ATM, internet banking, MyBSN, perkhidmatan SMS. Dan adik jangan dedahkan nombor UID sebab kami mendapat maklum balas daripada pemohon mana ada orang menyalahgunakan unit ID dia dengan niat untuk mendengki rakan-rakan. So harap adik boleh simpan dan jagalah dengan baik. Okay, dengan salinan kad pengenalan, pemohon perlu kemukakan semasa pembelian. So jangan menggunakan IC sebarangan lah, maknanya jangan guna IC ibu apalah. So pemohon menggunakan IC sendiri sebagai pemohon untuk pembelian unit ID. Okey, untuk UPU online sesi akademik 21-22. So ini adalah fasa permohonan. So di mana kita tengok kat sini ada proses. Tarikh permohonan adalah 4 bulan 1 2021 sehingga 31 bulan Mac 2021. Bilangan pilihan adalah wajib adalah 6. Manakala kami sarankan adik memilih sampai 12 pilihan. So pelbagaikan pilihan adik-adik, jangan pilih 6 sebab itu adalah peluang adik-adik. So untuk kedudukan pilihan berprogram bertemuduga adalah pilihan 1 hingga 2 adalah program pengajian temuduga ke UA pendidikan. 1 hingga 4 adalah program pengajian temuduga ke Universiti Awam, Politeknik, RKA bukan pendidikan. Pilihan 1 hingga 12
program pengajian temuduga KIPG. Ini baru kan? Okey, ini adalah baru. Seperti mana tahun lepas amat terhad lah. So bagi tahun ini kami buka peluang sedikit untuk yang siapa berminat KIPG boleh letaklah pengajian temuduga ni hingga 1 hingga 12. So ada boleh letaklah. So mana yang ingin jadi cikgu atau boleh letak 1 hingga 12. Maknanya tiada terhad. Okey. Tapisan syarat pilihan program tiada. So apa yang adik yakin, so apa yang adik minat, susun betul, minta pendapat cikgu, kaunselor atau sebagainya lah. Mana mengikut keyakinan dan kelayakan adik masing-masing. Untuk tarikh pemilihan program pengajian adalah 21/3/2021 sehingga 31 bulan 3 2021. Dan tarikh temuduga ujian April 21 hingga Jun 2021. Okey, saringan temuduga ujian adalah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh universiti dan agensi masing-masing. Maknanya kalau bila ada urusan bertemuduga, adik perlu telefon terus ke universiti awam, bukan kami. Apa-apa syarat dia akan keluarkan sendiri. Kenapa gagal ataupun lulus itu adalah universiti sendiri. Harap maklum ya adik-adik. Okey, untuk fasa pengemaskinian, tarikh pengemaskinian adalah 5 hari selepas keputusan SPM diumumkan. Dan pilihan program pengajian, calon boleh mengemaskini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah ditetapkan temuduga pada fasa kemaskini, tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga. So muat naik dokumen kemaskini keputusan memang tak ada lah dik. So tarikh hebahan adalah minggu ketiga Julai 2021. Tempoh setuju terima adalah 10 hari. Surat tawaran adalah 1 hari selepas hebahan rasmi. Tempoh rayuan adalah 10 hari. Bilangan pilihan adalah 4 pilihan program bertemuduga 1 hingga 2. So pendaftaran adik-adik akan masuk pada bulan Ogos. Kalau mengikutkan bulan Ogos inilah. So tarikh spesifik nanti universiti akan keluarkan masing-masing. Okey, ini adalah contohlah bagi program. Adalah contoh status pilihan program pengajian lah. Ni sedia maklum lah, adik-adik boleh tengok. So mana kita tengok ni ada 12 pilihan lah. So kami memang sarankan adik-adik pilih 12 pilihan, jangan 6 dik. Kami takut peluang tu terhad. So kalau adik pilih 12, rezeki ke apa pun boleh dapat. Sebab kami akan tapis melalui kelayakan ataupun kekosongan adik-adik. So kalau 6 kami terhad lah, universiti akan tengok terhad. Okey, pilih 12. Okey, ni penting dek take note kalau boleh salin. Ini adalah 15 panduan ya. 5 panduan permohonan UPU. Okey, kalau first step adalah ada tengok itu adalah pembelian unit ID UPU online berharga RM15.60. Sila pilih kategori yang betul. Macam adik-adik ni kalau tahu kategori A lah. Lepas SPM kategori A. Okey, kemudian layari portal kami lah upu.mohi.gov.my. Tiada, maksudnya ramai juga yang tak jumpa portal kami. Ada yang kena scam, kami tak pasti. Cuma ini adalah link ataupun website kami yang portal utama kami lah. Dan pastikan kategori anda. Kategori anda adalah macam saya cakap tadi, lepasan app, SPM, kategori A lah, tahun semasa. Yang ni pun penting. Nombor 4 ni, semak syarat kelayakan anda di e-panduan. E-panduan ni adik boleh semak syarat-syarat dia lah. Apa yang diperlukan setiap universiti, lulus sejarah ke, lulus BM ke. Okey, yang kedua kirim merit. Nanti saya akan tunjuk akhiri untuk taklimat ni, saya akan tunjuk macam mana nak kirim merit lah. Contoh-contoh dia lah. Semak trend permohonan dan penawaran. Semak laluan kerjaya. Adik boleh juga semak. Okey, contoh adik nak ambil satu subjek ni, kita boleh tengoklah cabang dia boleh kerja pelbagai kan. Ke mana adik nak pergilah. So yang kedua, yang seterusnya adalah isi permohonan UPU online.
Dan pastikan anda mengisi maklumat bertanda star dengan lengkap. Jangan maksudnya jangan silap ya, nanti takut kami tak dapat detect maklumat asal dengan apa yang ada isi. So kami tak dapat match. So yang seterusnya, pilih pilihan program mengikut keutamaan dan mengikut minat adik-adik lah. So macam saya tadi, isi sehingga 12, jangan 6. Memang wajib lah tapi perlu sehingga 12. Okey, lengkapkan borang permohonan. Dan untuk seterusnya, tekan butang simpan. Setiap kali kemas kini, tekan butang simpan. Tekan butang simpan sebagai bukti dan cetak slip permohonan adik-adik. Kalau katakan kat rumah tak ada method untuk printer, so saya sarankan adik simpan slip ataupun dekat komputer dalam bentuk PDF lah. So sebagai bukti, maknanya kalau katakan tiada permohonan, adik boleh kemukakan slip bagi kepada kami untuk kami boleh bantu adik-adik lah supaya ada bukti. Kalau katakan sebab banyak kes baru-baru ni, pemohon dah mohon tapi tiada slip, so kami tak dapat bantu. So apa yang penting adalah lampirkan bukti permohonan. Macam saya cakap tadi, simpan, buktikan, simpan sampai habis. So dah sekali, semak dan kemas kini permohonan adalah tanpa had. Jangan tunggu saat akhir. Pastikan jangan buat pada hari terakhir lah. Selalunya pemohon akan buat pada hari terakhir. So pastikan dapat maklumat yang betul tarikh sebelum tarikh tutup. Okey, untuk panduan memilih program pengajian, yang pertama adalah melepasi syarat am, syarat khas program institusi dan agensi, program yang minat, pilihan program mengikut keutamaan, rujuk kaunselor dan pelbagai pilihan bidang, institusi dan agensi. Yang nombor 5 ni adik boleh tanya, untuk nombor 4 boleh tanya cikgu juga apa yang adik minat. Mungkin cikgu akan boleh tolong atau assist adik-adik lah. Yang nombor 5 ni pelbagaikan. Maknanya jangan pilih semua ya, boleh tapi kami sarankan pelbagaikan. Okey, ni adalah contoh untuk pemprosesan pilihan berjaya. So kat sini kita tengok adik ni yang contoh ni dia pilih sampai 12. Kalau tengok kita dah buat tapisan siap-siap, untuk pilihan 1 dia tak lepas. Tapi sehingga pilihan 12 baru dia berjaya. Tu saya sarankan ambil ke 12-12, pilih 12-12, jangan 6. Okey. Yang ni adalah contoh pemilihan yang tidak berjaya lah. So katakan kami juga akan tapis mengikut kekosongan dan temuduga dan keputusan lah. Kalau katakan syarat dia lepas, kami akan tengok kepada kekosongan tempat. Jika diambil temuduga pun kami mengambil kira, maknanya keputusan agak orang kata tipis lah. So adik kena pilih betul dan tengok pada rujuk pada panduan, malah pada cikgu adik-adik. Okey, kenapa adik berjaya dan kenapa adik gagal? Okey, kalau tengok pertama, kenapa berjaya? Berjaya pemohon berjaya diterima oleh UPU online. Maknanya borang adik lengkap lah. So yang nombor 2, memenuhi syarat khas program pengajian, ada kekosongan tempat, berjaya dalam saringan temuduga dan ujian, kedudukan merit tinggi, dan kenapa gagal? Tidak tekan butang hantar. Nombor 2, tidak memenuhi syarat khas program pengajian, tiada kekosongan tempat, terutamanya program yang ramai pilih lah, maknanya berkompetitif. Ramai yang contoh nak doktor memang kena struggle sikit lah. Dan nombor 4, gagal dalam saringan temuduga dan ujian. Nombor 5, kedudukan merit rendah. Mana yang saya tunjuk tadi lah, pengiraan merit tu maka koko tak memenuhi syarat, maka tak lepas untuk pemilihan. Okey, untuk laluan khas melibatkan 4 kumpulan sahsa dan padanan data. Yang pertama adalah B40, E-Kasih, Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri, Bantuan Sara Hidup, BSS, Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDNM, dan Perabatan Isi Rumah 4,850 ke bawah, Jabatan Penerbangan Malaysia 2020. Orang asli nombor 2 adalah Jabatan Pendaftaran Negara, JPN,
Atlet bahagian sukan, kurikulum dan kesenian lah, KPM. Seksyen sukan, bahagian perancangan dan penyelidikan dasar, KPT. Penyataan sukan sekurang-kurangnya peringkat negeri yang katakan minat tu ada kelebihan pada mereka lah. Dan OKU, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Okay, untuk semakan keputusan, adik-adik yang ni kena ambil notes ya. Untuk semakan keputusan, kami dah sediakan link ataupun yang adik tengok ni dekat skrin ni, ini adalah link kami telah disediakan. So adik tak perlu risaulah untuk link, kami memang dah sediakan dekat laman portal kami lah. Cuma adik boleh klik antara salah satu ni. Walaupun dia ada universiti, macam contoh kat link pertama tu adalah UMT, tapi adik mohon lain, tak apa, adik boleh terus je tekan link. Dia, tujuan dia lah untuk membantu dan memudahkan adik lah untuk cek keputusan adik. So adik juga boleh call hotline kami UPU 0388708200 dan kami juga menggunakan, adik boleh semak juga kepada UP Pocket, iaitu aplikasi kami lah. UP Pocket boleh digunakan di Android ataupun Apple Store. So surat tawaran tempoh setuju terima adalah dalam tempoh 10 hari. 10 hari ya adik-adik ya. Jangan orang kata lebih pada 10 hari, kami takut akan berlaku apa-apa masalah. So surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh Universiti Awam, IPG, Matrikulasi Politeknik, College Community IKA dalam tempoh yang diletakkan dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. So maknanya surat tawaran ni akan dikeluarkan rasmi oleh apa yang adik-adik mohonlah, contoh UiTM ataupun UKM, dia pihak universiti saja yang akan keluarkan, bukan kami. So pemohon yang tidak menjawab terima atau tolak selepas tempoh ditetapkan secara automatik dikemaskini sebagai menolak tawaran. Boleh adik-adik ya? Okay, untuk rayuan, hanya pemohon yang gagal mendapat tawaran sahaja yang boleh menggemukkan permohonan rayuan. Bermaksud dekat sini, contoh adik dapat sebarang tawaran lah, maknanya adik berjaya terima. 100% adik tak boleh buat rayuan je adik. Memang tak boleh. So yang tak dapat sahaja, yang tak dapat 100% tak dapat sahaja boleh mengemukkan rayuan. Okey, untuk pemohon yang mendapat tawaran sijil masih boleh membuat rayuan ke program asasi, matrikulasi, PIST, diploma, senyana muda, UP Online. Permohonan rayuan hanya boleh dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Pemohon dibenarkan mengemuk 4 pilihan saja, untuk rayuan 4 saja. So rayuan ke KK, College Community, IKA, Latihan Kemarahan Awam ni adalah melalui institut tersebut, bukan bawah kami. Maknanya adik boleh direct teruslah, kalau katakan adik berminat ke College Community dan Institut Latihan Kemahiran Awam ni, adik boleh terus, kalau katakan berminat untuk buat rayuan, boleh terus kepada portal mereka lah. Cuma kalau katakan rayuan ke Universiti Awam, IPG, College Matrik dan Politeknik boleh melalui bawah kami. Bagi tahun ini adalah yang baru adalah Politeknik lah, boleh membuat rayuan kepada bawah kami. Sekiranya tidak berjaya melalui UP Online semasa rayuan, pemohon boleh mengemukkan rayuan melalui ambilan sendiri, maknanya di bawah institusi agensi berdasarkan iklan yang dikeluarkan. Maksudnya jika adik tak lepas rayuan ke universiti awam ataupun politeknik ke IPG, so dia ada pengambilan sendiri. So apa yang adik perlukan adalah bahagian pengambilan pelajar. Bahagian pengambilan pelajar mereka terus. Direct terus saja. Okey, apa yang baru dalam kami adalah UPU Chat. Perkhidmatan interaksi antara bab BKPA dengan orang awam secara automatik. Mana dekat sini UPU Chat ni adik boleh tengok dekat portal kami. Mana ada boleh chat dengan kami lah. Kami akan balas. Betul, secara melalui apa yang adik lampirkan lah. Aduan ke masalah pun kami boleh tolong. Untuk yang nombor 2 adalah kebolehpasaran graduan. Maklumat meliputi kebolehpasaran graduan baharu di UA, Politeknik, KK dan IKA mengikut tahun. Untuk nombor 3 adalah kalkulator merit. Mana saya sebut tadi lah, ini merit lah, adik tak perlu risau. Adik just masukkan
apa program yang ambil adik, contohnya bahasa Melayu atau sejarah, just insert saja dan itu akan automatik kiralah termasuk markah core curriculum. Okay, untuk nombor 4, trend permohonan dan tawaran, statistik permohonan dan tawaran UPU dalam tempoh 5 tahun, SPM, STPM, matrikulasi asasi, MyU OKU, maklumat berkenaan ketersediaan UA bagi menerima pelajar OKU, dan akhir sekali adalah pentaksiran psikometrik kecenderungan minat pelajar SPM. Okay, untuk ni adalah bahan media sosial lah. Kalau katakan adik tak dapat hubungi kami untuk mendapat maklumat mengenai tarikh ataupun apa yang adik ada masalah ke, adik boleh kemukakan di hembahan media sosial rasmi kami lah, BKPA. Seperti mana adik dapat lihat, kat situ kami ada Facebook, Kemasukan BKP JPT. Kami juga ada Instagram, Elias Kemasukan BPKP. Kami juga ada Telegram. Ini adalah one way channel, mana UPU Online channel. Okay, ini adalah laman web e-panduan. Okay, laman web e-panduan ni rujuk portal kami lah, maknanya link kami upumohi.gov.my untuk mendapat maklumat universiti awam seperti berikut. Senarai program pengajian khusus yang ditawarkan, syarat am kemasukan, syarat khas program pengajian khusus, maklumat yuran, tempoh pengajian, dan akhir sekali adalah mengenai universiti awam, Kolej Matrikulasi, IPG, Politeknik, Kolej Komuniti dan RKM. Okey, adik boleh capai dengan melalui URL kami sediakan kat bawah tu lah. onlinemohi.job. Inilah link untuk terus ke e-panduan lah. Okey, ini adalah hubungi kami. Ini adalah cara-cara adik boleh jika ada masalah ataupun aduan atau sebarang penanyaan, boleh call hotline kami 0388708200 serta email kami untuk hantar sebarang email lah ataupun surat rayuan kepada kami upu@mohi.gov.my. Kami terletak beramat di Pesa 5 Pejaya. Kami juga ada UPU Chat dan kami juga ada Instagram Kemasukan BPKP serta Facebook Kemasukan BKP JPT. Dan yang ni maklum balas pelanggan ni, adik boleh juga buat aduan dan kami ada pegawai yang akan handle benda ni. Kami akan balas secara cepat lah. Dan akhir sekali UP Pocket, di mana ini adalah aplikasi kami seperti saya cakap tadi lah. Dan sekian, terima kasih kepada saya. Cikgu? Hello? Hello? Ada sebarang persoalan ke? Okay, terima kasih Cik. Terima kasih Cik Izmi, terima kasih banyak. Tengok Cik Izmi kita ada soalan kat situ. Mana ya? Ada pelajar tanya, ada tak strategi tertentu untuk pastikan apa yang permohonan kita tu yang pertama, adakah dia akan ambil permohonan mengikut kategori ataupun yang pertama, yang kedua, yang ketiga daripada 12 permohonan tu. Habis tu khusus bertemu duga ke apa cikgu? Permohonan online. Dia adakah dia akan beri keutamaan kepada 1, 2, 3 atau macam mana? Sebenarnya saya akan bagi untuk Q&A ni, saya akan pada pegawai saya lah. Cikgu, saya nak tanya cikgu, soalan cikgu tu saya nak tanya, nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu khusus bertemu duga ke tidak? Online. Online tu, kami nak tahu tu. Sebab ada khusus nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, diskusi dia berminat, betul? Kami nak tahu dia minta khusus bertemu duga ke tidak?
kalau tidak bertemu duga macam mana? Okey, kalau tidak bertemu duga, dekat kami tu ada peniraan markah merit. Markah merit dia kena lebih tinggi. Contoh UM nak markah merit mesti 98 ke atas. Dia memenuhi syarat. Saya pemuka 10. Saya punya markah merit 98, 99. Kemungkinan besar saya akan dipanggil dahulu. Walaupun anak murid cikgu memenuhi syarat. Tadi ada pegawai kami kata buat peniraan kalkulat markah merit. Lepas tu dalam masa 5 tahun, kami ada buat peniraan. Macam contoh, tahun dia mula pada tahun 2018, 19, 20, berapa markah merit dia selalu ambil. Dekat situ. Cikgu kena tengok markah merit tu dulu. Walaupun dia memenuhi syarat, takut markah merit dia rendah. Ada soalan lagi? Siapa nak tanya, tanya dekat ruang chatting tu tau. Nanti korang tak faham, susah Kita nak dapat orang susah tau. Siapa ada soalan? Okey, student tanya, adakah dia akan tertolak secara automatik kalau kita tak isi cukup 12 pilihan tadi tu? Tak ada cikgu, tapi dia kena skor-skornya 6. Kalau 6, dia mesti 6. Kalau tak buat 6, dia tak akan boleh seterusnya. Dia kalau 6, 7, 8, dia tak boleh buat 1, 2, 3, 4, tak boleh. Okey. Ada pertanyaan. Okey. Boleh ke dalam pemilihan tu buat satu universiti je? Tapi kami tak galakkan ya. Tak galak kan? Dia tak ada course yang semua yang sama sebab adik ni budak-budak matrik, budak ni kan, MRSM kan. Takkan nak ambil asasi tak banyak. Betul? Adik kena juga asasi, adik kena beli nombor 1 hingga nombor 4. 5, 6 tu adik nak mau apa? Nak mau diploma? Dah rugi dah. Apa dia? Betul tak? Diploma 3 tahun, asasi setahun. Lebih better ubah suai. Macam UiTM nombor 1, nombor 2, UM nombor 3, nombor 4, campur-campur. Okey. Contoh kalau nak ambil IPG pun boleh. IPG dia boleh letak nombor 5, nombor 6. Tak ada masalah. Minat cikgu tak? Okey, ni. Okey. Okey, ada soalan lagi cik. Dia boleh. Apa perbezaan universiti awam yang bertemu duga dengan tidak bertemu duga? Okey. Ya, dia bertemu duga kami ada hashtag kalau cikgu. Ni cikgu ya? Hello, ni cikgu ke? Saya cikgu. Okey, cikgu kat situ kalau cikgu tengok kat e-panduan, kami ada hashtag. Hashtag tu adalah kursus yang bertemu duga. Hashtag mana? Hashtag macam contoh macam asasi undang-undang ada hashtag contoh kalau ada hashtag tepi tu kursus yang bertemu duga. Okey. Ada tanda. Cikgu tak dekat bahagian pemilihan universiti tu kos tepi tu. Ada. Ada tu kalau cikgu tengok dekat e-panduan, dalam e-panduan tu ada kursus yang ada hashtag. Kalau ada hashtag tu bertemu duga. Kalau tak ada hashtag, kursus yang tak bertemu duga. Okey. Dekat dalam e-panduan tu. Alright. Okey, soalan seterusnya. Okay. Kalau rayuan tidak lepas macam mana? Rayuan terlepas cikgu ya? Kalau rayuan tidak lepas macam mana? Okey, secara automatik dia tak boleh buat rayuan cikgu. Apa dia? Dia tak boleh buat rayuan. Dia tak boleh buat rayuan kali. Dia tak boleh buat rayuan kali ada kalau kita buat rayuan kali 2 tu dia tak boleh buat. Sebab kami tak rayuan lah. Ya, kami tak dapat data dia yang pertama tu. Maklumat dia. Okey. Aku pelajar tanya, dia memang untuk FPTA semata-mata. FPTS dengan sistem ni untuk FPTA je. Okey, ni kami boleh jawab tapi tak apa. Biar pelajar dengar daripada UPU sendiri. Boleh. Okey, pelajar tanya, ada UPU ni hanya untuk universiti awam saja. Kan? Bukan universiti memang tak ada kan? Universiti tak ada. Okay. Alright, ni ada. Saya nak tanya, sekarang tempoh pendaftaran, kan? Adakah kalau pelajar selepas kali pendaftaran ni akan ada kesan untuk mereka isi selepas pembelian nombor PIN nanti? Tak ada. Tak ada masalah. Kalau contoh dia nak berisi dalam bulan 3 pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau tak ada, tak lepas.
Maksudnya kalau dia isi sekarang pun boleh saja. Okey, sebab kenapa kami buka awal ni cikgu, sebenarnya nak senangkan student. Dia boleh berbincang dengan cikgu semua, apa-apa masalah. Kalau dia buat contoh, dia buat bulan 3 tu, sistem kami terlampau ramai masuk nanti. Kami takut dia tak boleh masuk nanti. Oh, jadi better pelajar isi sekarang lah. Kan? Better pelajar isi fasa 1 ni dululah. Ya, tak payah cikgu. tunggu nanti masa 21 hari bulan nanti kan. Ya, jangan cikgu, kami memang tak. Pemilihan pengajian saja. Kami kalau pengajian tu nanti pada 21 hingga 31, pada 30, 31. Pada 30 hari bulan tu. Lagi sebenarnya masa maklumat saja. Okey. Tapi cikgu, kami minta cikgu, kalau anak-anak cikgu tengah buat pendaftaran tu, tolong kata laluan tu ingat. Sebab ramai tak ingat cikgu. Dia minta contoh lah, nama dia nama dia Ahmad, lepas tu letak nombor IC di belakang, cukup. I see. Kami nak macam tu pun cukup lah bila dia ingat. Okay. Next question is, untuk syarat minimum requirement bagi setiap kos, adakah akan menggunakan result trial? Okey, setakat ni kami tak boleh cakap lagi cikgu sebab pihak KPM tak bagi tahu kami apa-apa maklumat lagi. Setakat ni cikgu tengok tu memang kami pakai percubaan, tapi ada sekolah yang tak ada percubaan lagi. Okey, jadi kita ada dengar satu berita macam bukan ke macam tahun lepas UPU ada buat kalau macam pelajar tu dapat keputusan macam ni sekian, bidang dia akan buka banyak ni sekian. Tu saya nak tanya, adakah masih lagi macam ni? Kalau katakan guna trial, bila sekali kita tak confirm lagi guna trial kan? Betul tak? Kita tak confirm lagi guna trial untuk buat pemilihan pengajian, betul ke? Okey. Setakat ni tak ada lagi. Setakat ni kami tak ada tapisah pilihan program tu. Okey. Setakat ni lah tak ada. Kalau ada berubah nanti, kemudian kami akan beritahu kat laman web view kami. Okey, ni sebab kita refer dalam satu iklan tu, dia kata menggunakan trial keputusan percubaan SPM. Itu memang betul cikgu, tapi sekarang kami ada dengar ada sekolah-sekolah yang tak ambil lagi. Dan pihak KPM ada KPM ada keluarkan statement kan. KPM dengan IPTA nanti dia akan berbincang, kami akan keluarkan statement satu lagi yang terbaru terletas. Okey, faham. Kami tak boleh beritahu sekarang boleh mendapat info, takut salah nanti info. Yelah, ikut situasi kan. Okay, faham. Alright, okay. Seterusnya, UPU Pocket up to date tak? Sebab ada yang di UPU Pocket ada universiti yang beri huraian bidang tapi di importer tiada huraian bidang tersebut. Sekali lagi Okey cikgu, yang tu cikgu ni, yang ni kami tengah buat tafsir dan cikgu belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Okay. Kalau dah selesai kami akan letak. Dalam link tu tak ada lagi pun pasal kos yang ada semua tu kan. Belum lagi, kami tengah buat tafsiran ni. Boleh tengok, tapi maksudnya Okey, ada soalan lagi. Kos yang ditawarkan nanti akan mengikut keputusan pelajar nanti kan? Dia akan ikut keputusan pelajar. Tapi cikgu kami galakkan, okey, anak-anak murid cikgu ni yang mana minat contoh peguam asasi. Anak-anak murid cikgu biarlah lebih tinggi. Jangan ngam-ngam. Biar keputusan tu lebih tinggi. Maksudnya biar lebih tinggi. Yang lebih daripada kelayakan mereka. Ya, kelayakan penyertaan markah merit tu, ada pegawai kami kata tadi, lepas tu penyertaan carta 5 tahun tu, setiap universiti tu, tengok yang kat situ. Kalau dia betul-betul skor dekat situ, insya-Allah dia akan dapat. Okey, maksudnya sekali kita ni ambil bidang yang lebih daripada kelayakan kita. Ambil kelayakan biar dia dapat. Sebab kami tak tahu cikgu, contoh kami ni ada 10,000 mohon. Anak murid cikgu memang memenuhi syarat tapi dia jatuh ke 9,000. Macam mana universiti ambil? Universiti nak 100 tu. Itu kami minta sangat student-student tu. Okey, very good. Okey. Maksudnya setiap pelajar akan terpapar kos yang membezakan mengikut keputusan nanti. Saya rasa belum diputuskan lagi kan? Belum. Nanti kami akan beritahu kemudian cikgu. Belum diputuskan lagi. Setakat ni kami belum lagi. Okey, ada lagi soalan? Kalau menggunakan result trial, sebagaimana kita tahu peringkat kesusahan trial di semua sekolah adalah berbeza. Adakah sekolah seperti MRSM diberikan keutamaan kerana pemeriksaannya adalah lebih sukar daripada sekolah lain? Okey, yang tu cikgu yang saya ada jawab tadi cikgu, sebab kami tak tahu lagi pihak KPM boleh keluarkan apa-apa lagi. Okey, belum sebab kami tak betul tahu. Mula-mula di situ kita pakai percubaan betul.
Lepas tu KPM pun ada bertanya KPM, dia kata tidak. Maknanya kat situ kami tak boleh cakap apa-apa lagi sebab kami belum dapat keputusan lagi. Oh, okey. Jelas. Nanti dah dapat keputusan, nanti cikgu boleh tanya, bertelefon Cik Hafiz ke pegawai kami, boleh bertanya dengan dia orang macam mana info-info seterusnya. Okey. Ada soalan lagi ni. Okey, kalau seseorang pelajar tu dia buat pilihan 12 pilihan. Lepas tu 6 pilihan berjaya, saya rasa ni maksud dia 6 pilihan ni memang dia layak untuk kos tersebut. Boleh ke pilih atau memang setiap orang akan dapat satu? Saya rasa saya pun boleh jawab ni memang apa yang UPU bagi kat dia lah kan. Dia akan dapat satu Apa yang tapi sorry, yang terbaru sorry sekali. dia bermakna dia akan dapat satu, tapi yang terbaru IPG dia pilih nombor 1 hingga 12 boleh. Kalau dia minat cikgu dia boleh pilih nombor 1 hingga 12 ataupun dia boleh pilih nombor contoh asasi 1, 2, 3, 4 dia pilih asasi. Okey, nombor 5, nombor 6 khusus IPG mesti bertemu duga cikgu kan, betul? Dia boleh pilih khusus tu 6 hingga 12 dia boleh. Untuk IPG sahaja. Yang lain tak boleh. Okay, saya rasa soalan ni macam ni. Kalau dia buat 12 pilihan, lepas tu 6 pilihan atas tu memang dia layak untuk kos tu. Dia kata boleh tak dia buat pilihan mana yang dia nak dalam 6 pilihan tu? Tak boleh lah kan? Memang tak boleh. Sebenarnya UPU offer ikut pada keutamaan yang dia pilih. Dia minat je. Alright. Okey. Okey, jelas sekali. Okey. Ada soalan lagi tak? Terus direct ke cikgu cepat. Direct ke cikgu tak apa, dalam ni pun tak apa. Okey, ada lagi. Kalau macam tu akan ditawarkan UA dan IPD jugalah ya? Dia akan dapat satu sahaja cikgu. Okay, dia akan dapat satu kos saja, satu bidang saja. Satu bidang saja. Tapi dia boleh mohon banyak 12. Dia boleh mohon 12 tapi dapat satu bidang je. Ya, betul. Jelas. Okay. Okay, ada soalan lagi tak everyone? Okay. Okay, macam mana? Okay, Cik, macam mana ada pelajar yang bila dia buka untuk pemilihan, bila dia buka untuk pendaftaran ni, ada dia punya maklumat tu salah. Macam alamat yang tak update, dia punya nombor apa ni? Nombor SPM dia tak betul. Macam mana tu? Macam mana kita boleh tolong pelajar ni untuk ke mana dia boleh ni? Okey, nombor 1, angka giliran tu kami dapat daripada KPM. Apa KPM bagi. Cikgu kena tengok kat slip putih tu, kami takut slip putih tu salah. Sebab ada pemohon yang telefon kami kat slip putih tu salah. Kami akan ikut yang salah. Termasuk IC dengan angka giliran, angka pusat. Kalau salah, salahlah kami dapat. Okey, jadi kalau dia nak betulkan ke KPM teruslah. Cikgu kena telefon ke KPM, minta dia ubahkan. Jelas. Okey, Cik, apa ini dah soalan daripada cikgu. Cikgu yang tanya. Okey, apa salah sebenarnya kita akan tengok pada merit tu, betul tak? Okey, betul. Okey, kita boleh tahu tak macam contohnya bidang ni dia perlukan merit berapa? Boleh cikgu, dalam tu ada. Dalam yang ada dalam poket tu. Nanti cikgu buka angka alamat web pendaftaran tu, nanti dalam tu kami akan letak. Semua ada. Maksudnya bidang ni dia perlukan berapa merit, dia perlukan berapa merit. Berapa dia lelaki, berapa perempuan, dia ambil semua dalam tu. Oh, dia boleh tahu. Dia ada lengkap macam tu. Ya, trend cikgu. Sebab tu kami nak menyenangkan student, tapi ramai student tak guna benda tu. Gunalah yang tu. Alright. Okay. So, saya rasa ni, tengok daripada orang lain pun tak ada dah ni soalan. Okay Cik, saya nak Cik tolong student saya, especially kat sini, minta tolong. Okay, cuba Cik bagi nasihat ke, mungkin pandangan ke untuk pelajar buat pemilihan bidang dalam UPU ni. Cikgu, saya nak tanya. Okey, anak murid cikgu ni ada minat kursus yang bertemu duga tak? Ada minat apa? Sorry? Kursus yang bertemu duga, hashtag cikgu cakap tadi kan? Nanti cikgu bagilah training kat diorang macam mana cara kita temu duga. Minta cikgu bagi diorang taklimat sendiri pada diorang. Apa yang perlu dia sedia dalam, contoh dia kata nak buat live, apa yang perlu dia buat dalam sebelum live tu, apa yang perlu dia pakai, pakaian, name tag nama, make up, apa benda, cikgu, kami minta cikgu dia bantu. Betul. Kita dah buat dah untuk MRS. Kami takut ramai yang tak berjaya kat situ. Oh,
okey untuk Ramai tak berjaya. Contoh dia dapat berapa A, contoh dia dapat A 9A, masa temuduga dia tak berjaya kat situ. Kawan ni dapat 5A. Contoh kawan dapat 7A. Dia dapat 8A. Kenapa dia tak berjaya kat situ? Skill temuduga dia. Skill temuduga kan mainkan peranan, sebab itu bukan kami yang pilih, pihak industri awam. Kami pun tak tahu pegawai mana temuduga dia. Kemungkinan kat situ ramai kelemahan daripada pelajar-pelajar. Misalnya kat temuduga tu selalu akan jadi slide. Ya, temuduga tu akan select. Contoh kami panggil 200, 300. Contoh yang nombor 1 nak ambil dia, tapi nombor 2, 3 tak nak ambil dia. Maka dia akan rendah lah temuduga tu. Skill temuduga tu cikgu lah yang boleh ajar dia. Okay. Okay, ada nasihat apa-apa lagi Cik untuk student dah buat pilihan ni? Sekejap okey. Kalau nasihat tu kalau kami senang je go. Kalau kami minta satu saja. Apa yang dia minat jangan ikut kawan-kawan. Satu, jangan ikut kawan-kawan. Nombor 2, kami minta sangat nombor kata laluan tu janganlah lupa. Sebab setiap tahun kami minta kata laluan yang amat menyedihkan, yang amat menakutkan. Kami sini pun tak boleh nak cakap kata-kata yang tak sepatutnya. Okey. Nombor 3, kami minta sangat skill temuduga tu. Walaupun cemerlang, takut skill temuduga tak cemerlang, dia tak akan dapat juga salah satu tu. I see. Contoh dia minat contoh anak cikgu ni minat arkitek. Cuma ada satu je UiTM. Terus ke degree. Kalau dia minat arkitek, minta UiTM. Ada satu khusus saja. Khusus UiTM. Designer arkitek UiTM, dia ambil degree tu. Tapi ada temuduga. Saiz minat tu minat tu. Kalau betul-betul dia minat, yang tu lepas tu dia buatlah dia punya design ke apa benda, apa keistimewaan yang dia ada dari diri dia. Kami minta lah sangat sebab ramai student yang ada kawan dia ambil contoh ambil asasi tapi yang dapat SPM. Macam tu. Kami nak tahu apa dia minat. Apa dia minat, dia letak nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tapi kalau dia tak, contoh dia minat, memang dia minat khusus kes-kes tapi khusus tu bertemuduga. Dia tak yakin, janganlah letak, kami takut dia tak dapat kat situ. Kesian nak takut tercici nanti. Kami takut. Kat situ memang kami tu. Apa cikgu? Yang nombor pin tu memang sangat penting lah untuk pelajar. Untuk pegang sampai kami so simpan. Kalau hilang memang tak boleh. Contoh kalau tak ada nombor PIN tu tak ada bukti cikgu. Kalau ada sebelum ni pun dia kata ada beli. Kami cek dia tak ada beli langsung pun. Sebab nombor PIN tu nanti boleh email pada kami. Oh okey. Setahu saya lepas UPU akan keluar nombor siri kan? Lepas kita tekan submit tu akan keluar nombor siri. Okey itu bukan nombor PIN tu nanti pada bulan 2 nanti dia akan beri kat BSN. BSN akan bagi dia. So kita penting nombor PIN tu lah. Kalau hilang nombor PIN sebelum daftar, beri nombor PIN baru. Itu sebelum 24 jam. Sebelum 24 jam. Dia pergi bank betul balik semula. Oh okey. Masa kadang-kadang dia dah isi dengan nombor PIN. Lepas hilang nombor PIN tu, dia beli baru dalam masa 24 jam, diisi balik. Tak isi, pergi bank tu dalam masa 24 jam, nanti bank akan bagi. Oh okey faham. Dia masa dah 24 jam takut tu kami kata better sekolah dia ambil budak-budak punya nombor PIN semua disimpan. Cikgu yang simpan. Lepas tu dia minta cikgu lah, tu dia jadi satu dia. Ada sekolah buat macam tu. Cikgu satu tidak simpan lagi. Kesian lah cikgu dia ganggu. Okey. Kita rasa jelas hari ni cik punya apa ni? Kalau lebih 24 jam boleh beli lain ke sebab IC tersebut dah dibeli? Yes, boleh. Boleh non-Ain Abu Hassan. Kita boleh dalam masa 24 jam. Dia boleh pergi kata bawa IC je sebab dalam masa 24 nanti pihak bank akan bagi. Ataupun bagi nombor PIN tu. Ataupun dia boleh telefon kami, tapi kalau dia telefon kami pada bulan 3 kami takut busy. Takut tak terangkat nanti marah di situ. Ataupun buat malam balas. Malam balas pun boleh. Okey. So saya rasa jelas sangat hari ni UPU. Kami rasa sangat bertuah sebab dapat daripada UPU sendiri untuk student dengar dan faham. Terima kasih banyak untuk encik berdua. Syed, ada apa nak cakap? Okey. So rasa tak ada apa-apa lagi cik.
So kalau ada apa-apa, kita akan gunakan link yang Cik bagi tadi lah kan? Boleh link. Okay. Alright, so rasa tak ada apa-apa. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak. Alright, so kita tak ada apa-apa lagi ya. Okay, jadi terima kasih banyak Cik. Okey, nanti cikgu. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga cemerlang SPM. Terima kasih Amin. Okay, Assalamualaikum. Salam. Dah.